Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama kitab kita ni koleksi hadis hukum jilid ketiga An-Nabawiyah Al-Ahkamiyah. Koleksi hadis hukum jilid ketiga oleh Kiai Tengku Muhammad Asbaq As-Siddiqi. Kita dalam bab besar dia, sifat-sifat solat. Kita masuk ke masalah ke-266. Apakah basmalah suatu ayat dari Al-Fatihah dan juga ayat dari surah lainnya ataukah bukan? Apakah bismillah tu, basmalah tu satu ayat dari Al-Fatihah dan juga ayat dari surah lainnya atau bukan? Hadis ke-650 dan Abdurrahman ibn Ala qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj. يقولها ثلاثا فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. Di hadis ke-60 Abdurrahman Al-Alai berkata Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan suatu solat dengan tidak dibacakan Fatihah di dalamnya maka solatnya itu putus. Nabi mengulangi perkataannya ini 3 kali. Sudah putus. Seorang bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana kita lakukan kalau kami solat di belakang imam? Imam baca juga dengar. Macam mana solat belakang imam? Baca macam mana? Abu Hurairah menjawab, bacalah dari dirimu dengan hatimu dah. Ada kata dengan hati dah. Ada kata baca perlahan. Ada dengan hatimu. Fi nafsik. Dalam hati biasa maksudnya dah. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah bertitah, aku telah membahagi solat Al-Fatihah di antaraku dan hambaku 2 bahagian. Dan untuk hambaku apa yang mereka mohonkan. Apabila hambaku memohon membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, bertitahlah Tuhan, hamidani abdi. Aku telah dipuji oleh hambaku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan bertitah, asna ali abdi. Aku telah disanjung oleh hambaku. Apabila hambaku membaca Malik Yaumiddin, Tuhan bertitah, majjadani Rabb abdi. Aku telah dimuliakan oleh hambaku. Apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertitahlah Tuhan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah terletak antaraku dengan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia mohonkan. Apabila ia membaca suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia mohonkan. Hadis jamaah selain Bukhari dan Ibnu Majah. Bukhari dan Majah tak ada. Hal lain tu ada belakang. Rujuk Al-Muntaqa di 1-378. Hadis ni kuat. Hadis ke-61. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Hadis ke-61 Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dalam Al-Quran ada suatu surah. Ayatnya ada 30 yang dapat memberi syafaat pada seorang yang membacanya hingga ia diampuni dari dosa-dosanya, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, rujuk Muntaqa di 1-379. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi ni. Jadi surah Tabarakalladzi ni akan beri syafaat pada seorang
hingga diampuni dosa. Tabarakallah lah. Baca dekat tidur sepatutnya nak. Tapi bilanya ada masjid buat. Lepas main syok selalu dah. Okey. Secara berjemaah dah. Tak apalah. Nak cerita dah. Okey, hadis ke-62. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat yawmin baina azhurina fil masjid. إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك انحر إن شانئك هو الأبتر. Rahmat Muslim dan Nasa'i. Hadis ke-5, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, selagi kami duduk bersama Rasul pada suatu hari dalam masjid, tiba-tiba Nabi terangguk kepalanya dah. Sejurus kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Macam terangguk kepala, tiba-tiba senyum. Melihat itu kami bertanya, apakah gerang yang membuat anda tertawa ya Rasulullah? Nabi menjawab, baru saat ini diturunkan. Baru tu saat ini turun kepadaku suatu surah. Kemudian Nabi membacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbikal har inna syani'aka huwal abtar. Hadis Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Rujuk al-Muttaqal 1/330. Hadis Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Jadi startnya Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca inna a'taina safabiha. Hadis ke-63 an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu apa ni? Fadlu surah hatta tunazzal alaihi bismillahirrahmanirrahim. Ada faslu surah ni. La ya'rifu faslu surah hatta tunazzal alaihi bismillahirrahmanirrahim. Rawi Abu Daud. Hadis ke-63 Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW tiada mengetahui pemisah suatu surah dari yang lainnya sehinggalah turunkan kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Daud Muntaqad 1/30. Di sini seolah-olah bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat daripada surah masing-masing tapi seolah-olah di pemisah surah. Termasuk dalam perbahasan Fatihah. Pertama, hadis ke-60 menyatakan bahawa basmalah bukan suatu ayat dari surah Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Tidak termasuk bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok dalil hadis 60. Bahasa dia start dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu tak sebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan dia Allah puji, Allah kata apakah, semua tu start dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Majid. Jadi seluruh umat menetapkan demikian. Memang semua sepakat 7 ayat. Cuma 7 ayat tu adakah termasuk bismillah atau tidak? 3 ayat pertama mengandungi puji dan sanjung. 3 ayat terakhir iaitu dari ihdinas siratal mustaqim mengandungi doa. Pertengahannya ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis ini tidak menyebut basmalah. Sekiranya basmalah bahagian dari Fatihah tentulah disebut. Dan hadis ini menyatakan pula bahawasanya membaca Fatihah dalam solat hukumnya wajib. Wajib tapi tak sebut bismillah. Tak. Yang kami hadis ke-61 menurut At-Tirmizi hasan. Menurut Al-Muziri, hadis ini diriwayatkan juga oleh Nasa'i dan Ibn Majah. Hadis itu menyatakan bahawasanya basmalah bukan suatu ayat dari surah. Surah Tabarakah diakui oleh ulama terdiri dari 30 ayat. Kalau dimasukkan basmalah dalam hitungan menjadilah 31 ayat. Jadi tak termasuk 30 ayat. Hadis ke-62 menurut kitab Taisirul Wusul diriwayatkan juga oleh Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmizi. Menyatakan bahawasanya basmalah suatu ayat dari surah. Hadis ini dipergunakan oleh golongan yang menyunatkan basmalah dijaharkan di permulaan Al-Fatihah. Ini inna a'tainakal kautsar tu bismillahirrahmanirrahim nak baca lah. Jadi satu ayat dari surah ke ataupun maksudnya tetap sunat baca basmalah dengan jahar sebab nak baca kuatlah bismillahirrahmanirrahim. Tak baca sir. Untuk beritahu sahabat lah. Okey, hadis ke-63 diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Itu bismillah tu sebagai pemisah antara surah. Hadis 63 diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Menurut pendapat Hakim sanadnya sahih. Al-Hatsami dan Majmu' Az-Zawaid berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan 2 sanad, salah satunya sahih. Hadis ini menyatakan bahawasanya basmalah hanyalah tanda pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, bukan satu ayat daripada surah lain. Tidak masuk ke dalam surah. Hadis ini dipergunakan oleh golongan yang berpendapat bahawa basmalah bahagian dari Al-Quran. Dari basmalah tu Al-Quran lah. Ayat Quran lah kira dah.
Jadi termasuk ayat Quran, cumanya dia tu tidak termasuk dalam ayat surah tertentu dah. Yang kedua, apakah basmalah satu ayat atau bukan dari Al-Fatihah? Dalam masalah ini para ulama bersih faham. Perbahasan kedua ni lah. Menurut pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair, Tawus, atau Makhul, Ibn Mubarak dan segolongan ahli ilmu bahawa basmalah adalah suatu ayat dari surah dari Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari surah Al-Fatihah saja. Ramai tu tak? Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair, Tawus. Tidak merupakan bahagian dari surah-surah lain. Bukan Bismillah tu bukan bahagian daripada surah-surah yang lain. Ada dihikayatkan oleh Al-Auza'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Daud bahawasanya basmalah bukan satu ayat dari Al-Fatihah dan bukan dari surah-surah yang lain. Fatihah pun bukan. Al-Auza'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Abu Daud. Sebagai ulama Hanafiyah berpendapat bahawasanya basmalah suatu ayat antara tiap-tiap surah. Dia termasuk mazhab Hanafinya. Selain dari surah An-Naml dan surah Bara'ah saja memang tak ada Bismillah, tidak termasuk ayat Quran, termasuk surah tu lah. Dia ayat yang berdiri sendiri. Pendapat ini dihikayatkan juga dari Daud dan sahabat-sahabatnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, para fuqaha mempunyai dua pendapat tentang apakah basmalah suatu ayat dari Al-Quran ataukah bukan. Kedua-dua pendapat itu diterima dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pada dua pendapat. Pendapat pertama, basmalah suatu ayat dari Al-Fatihah. Wajib dibacanya dikala wajib membaca Fatihah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ialah pendapat yang paling sahih. Tak ada perbezaan lafaz Fatihah dengan surah-surah lain. Dan bahawasanya membaca basmalah di permohonan Fatihah sama dengan membaca di surah-surah lain. Pendapat ini sama dengan hadis yang sahih. Jadi bismillah tu serupa dengan surah lain. Pemisah antara surah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Takhrij al-Ahadits al-Hidayah berkata, dia takhrij hadis-hadis dalam kitab Syiah, kitab mazhab Hanafi dan Hidayah. Ibn Hajar juga takhrij hadis-hadis dalam kitab mazhab Syiah tu Al-Aziz Syar' Al-Wajiz. Dia buat kitab Talkhis Al-Habir. Ni kitab hak mazhab Hanafi ni, cek hadis dalam kitab fiqh mazhab Hanafi. Takhrij hadis Hidayah berkata, dalam masalah ini diperolehi tiga pendapat. Yang pertama, basmalah bukan dari Al-Quran. Terkecuali basmalah dalam surah An-Naml saja baru Al-Quran. Demikianlah pendapat Malik. Segolongan ulama Hanafiyah serta menurut satu riwayat dari Ahmad. Segolongan Hanafiyah. Salah satu mazhab pun macam-macam pendapat dah. Okey, kedua, basmalah suatu ayat dari tiap-tiap surah atau setengah ayat. Inilah pendapat yang masyhur dari Syafi'i dan yang sependapat dengannya ni. Jadi semua termasuk ayat tu juga ni. Ketiga, basmalah suatu ayat dari Al-Quran berdiri sendiri. Tidak masuk dalam surah. Pendapat ketiga. Ditulis di permulaan setiap-tiap surah untuk memisahkan antara suatu surah dengan surah yang lain. Inilah pendapat Ibn Mubarak dan Daud. Dan inilah pendapat Ahmad yang berdasarkan nas yang dipegangi oleh segolongan Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Ulama dalam mazhab Hanafi ni. Kata Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi. Ini terkenal juga ya. Abu Bakar Al-Jassas Hanafi, mazhab Hanafi. Demikianlah seharusnya pendirian mazhab Abu Hanifah. Pendapat ketiga lah. Dan ada diterima dua riwayat dari Ahmad. Yang pertama menyatakan bahawa tidak ada perbezaan antara Al-Fatihah dengan surah-surah lain. Inilah yang lebih sahih. Ayat dari Quran berdiri sendiri tak masuk dalam surah masing-masing. Okey, perbahasan ketiga. Sebagai ulama berdalil dengan hadis yang ketiga dan yang keempat untuk menetapkan bahawa basmalah dijaharkan. Hadis tu bukan dah semaya kira dah, tapi ujah Nabi baca degah dah. Ini untuk menetapkan kesunatan jahar basmalah. Sunat baca kuat basmalah. Dan ini telah ditahqiqkan oleh Al-Hafiz Ibn Sayyidin Nas Al-Ja'mari. Bila berkata tidak sah kita berhujah dengan hadis ini untuk menyunatkan menjaharkan baca kuat bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada segala ulama yang menyunatkan jahar, tiada berpendapat bahawa bismillah itu suatu ayat Al-Quran. Hak sunat pula. Ada hak kata sunat, tapi dia sendiri tidak menganggap basmalah itu suatu ayat Al-Quran. Itulah perbahasan. Kata Imam Nawawi, masalah jahar baca kuat ni tidak dapat dipautkan dengan masalah apakah itu satu ayat ataukah bukan ayat. Tak kira lah satu ayat atau bukan ayat pun asalkan baca kuat lah.
Mengenai bacaan apakah basmalah suatu ayat dari Al-Quran ataukah bukan, maka menurut pentahqiqan As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Amanah sebagaimana berikut. Ni Rashid Ridha lah tafsir mana dia kata macam mana? Segenap ulama Islam sepakat menetapkan bahawa basmalah adalah firman Allah. Tu sepakat. Bismillah tu firman Allah. Yang kedua, segenap ulama Islam sepakat menetapkan bahawasanya basmalah terdapat dalam surah An-Naml, surah ke-27 dipandang adalah ayat bahagian dari surah ini. Memang termasuk dalam surah itu dah. Yang ketiga, mengenai basmalah terdapat pada setiap permulaan surah, para ulama berselisih pendapat. Surah An-Naml tu timbul ke permulaan surah kan. Tapi ada bismillah, ada memang ayat Quran lah. Cuma hak lain itu permulaan surah khilaf kan. Mengenai basmalah terdapat pada setiap permulaan surah, para ulama berselisih pendapat. Ulama salaf dari penduduk Mekah, termasuk ke dalamnya Ibnu Katsir, seorang qari yang terkenal antara qura' yang ketujuh. Qura' yang tujuh. Ibnu Katsir ni. Menetapkan bukan Ibnu Katsir hak Ibnu Taimiyah hak tafsir Ibnu Katsir ni kan. Ibnu Katsir hak qari ya. Antara qura' yang tujuh menetapkan bahawa semua basmalah dalam Al-Quran dipandang ayat pertama dari tiap-tiap surah. Kata ayat pertama daripada tiap surah ni kata qura'. Ibnu Katsir. Sedemikian juga pendapat ulama Kufah, termasuk ke dalamnya Asim dan Al-Kisai. Dua orang qari dari antara qura' yang tujuh. Paling hebat ni, tujuh qura'. Sebahagian sahabat tabi'in Madinah, Asy-Syafi'i dalam mazhab jadidnya, mazhab barunya di Mesir, Al-Thari dan Ahmad dalam salah satu riwayat, serta segenap ulama Imamiyah, ulama Syiah pun berpendapat bismillah. Ayat pertama dia tiap-tiap surah. Sekuat-kuat dalil yang mereka pegangi untuk menetapkan demikian itu, basmalah suatu ayat dari tiap-tiap surah ialah ijma' para sahabat untuk menuliskan basmalah pada pangkal tiap-tiap surah. Ijma' para sahabat akhirnya. Mereka berbuat demikian sudah mereka menerima perintah menghapuskan dari Al-Quran segala yang bukan Al-Quran. Sudah mereka dilarang menuliskan berserta Al-Quran segala yang bukan Al-Quran walaupun sekalimah. Dalam terang inilah mereka tidak menuliskan amin di akhir Al-Fatihah. Kita baca amin aku tapi tak tulis pasal bukan Al-Quran. Menurut pendapat Malik, ulama Madinah, Al-Auza'i, ulama Syam, Abu Amr dan Ya'qub, dua orang qari Basrah yang termasuk ke dalam golongan qura' yang tujuh, bahawa basmalah itu suatu ayat yang berdiri sendiri, diturunkan untuk menyatakan pemisahan antara satu surah dengan yang lain. Inilah pendapat ulama Hanafiyah. Kata Hamzah, seorang qari dan qura' yang tujuh juga, dan Ahmad dalam riwayat yang kedua. Hamzah dah. Basmalah ditetapkan dan dipandang satu ayat dari surah hanyalah basmalah terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah saja. Itu je. Sekuat dalil yang dipegang oleh golongan ini ialah ditulisnya basmalah di pangkal Al-Fatihah dalam mushaf Al-Imam. Mushaf ditulis dan oleh atas perintah khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Tak betul ni nak. Mushaf Al-Imam ni mushaf yang awal ke tak? Mushaf Utsmani tu baru Utsman bin Affan ni. Mushaf yang peringkat awal lagi panggil mushaf Al-Imam ni sebelum tu lagi. Yang ada pada mula Abu Bakar Nabi suruh ke Abu Bakar suruh ke Umar suruh ke Utsman. Itu masa Al-Imam lah. Bukan hak ni nak. Ataupun Al-Imam. Masa Utsman ni hak di zaman Utsman ke. Jadi basmalah di pangkal Fatihah di start dan mushaf Al-Imam negara awal dah. Padahal Al-Fatihah belum didahului oleh satu surah pun, walaupun diakui bahawa basmalah itu tiada diturunkan bersama permulaan surah Al-Alaq. Ini bukan awal dah, terawal bukan tak. Hadis yang menerangkan Nabi tiada membaca basmalah pada permulaan Al-Fatihah semuanya khabar ahad yang tidak dapat melawan kemutawatiran adanya basmalah pada permulaan Al-Fatihah. Hadis ni hebat sama mana pun. Quran ni lebih mutawatir, tertulis dalam Quran tu lebih mutawatir dah. Juga ada hadis itu dikaitkan pada ketiadaan Nabi membaca dengan jahar. Bukan Nabi tidak membacanya sama sekali. Dan Nabi baca belum tentu bermakna tidak termasuk surah. Dan kerana itu pula kita boleh membaca dengan suara yang tidak keras, suara sir. Walaupun dia ayat Quran baca sir. Tetap ayat Quran, pendapat setengah nama kata gitu dah. Ringkasnya Syekh Rashid Ridha berpendapat bahawasanya basmalah dipandang satu ayat dari ayat Quran dan difardukan kita membacanya dikala membaca ayat dari Al-Fatihah.
dengan secara sir atau secara jahar, baik dipandang sebagai suatu ayat dari Al-Fatihah maupun dipandang satu ayat dari Al-Quran yang berdiri sendiri sebelum Al-Fatihah. Tak kisah, dia tak je Quran. Tak kira dia berdiri iskan ayat Al-Fatihah, anggap 7 ayat tu termasuk Bismillah atau tidak pun, dia kena baca lah. Menurut pentahkikan kami nak, maksudnya tahkik, cek, diteliti, ya kaji, jawab putusan. Bismillah bukan satu ayat dari Al-Fatihah, hanya satu ayat yang berdiri sendiri. Dan tentu kita membacanya dikala hendak membaca Al-Fatihah untuk memohonkan berkat kepada Allah SWT terhadap pembaca Al-Fatihah yang Tuhan jadikannya kalimah munajat antara kita dengan dia, dengan Allah. Jadi Bismillah ni cara kita beradab, dan jika kita nak ambil berkat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim baru boleh baca surah Fatihah yang lain. Al-Quran adalah kitab yang kita akui dan kita junjung tinggi. Al-Quran dimulai dengan basmalah. Hal ini memberi kesan dan pengertian bahawa memulai suatu pekerjaan ataupun suatu pembacaan hendaklah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai suatu amalan dengan baca basmalah dituntut adanya. Benda lain pun dituntut lagilah baca Quran. Okey, boleh rujuk Al-Muntaqa juz 1 muka 378 390, Naulul Autar juz 2 muka 207 209, Fatwa Ibn Taimiyah juz 1 muka 86. Baca lagi tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Fatihah susunan Al-Imam Muhammad Abduh. Ini orang zaman dulu lah. Tokoh Mesir lah. Al-Zahar apa tokoh ni lah kuasai. Untuk tidak taksub mazhab ke apa dah. Okey, masalah ke-207 membaca Al-Fatihah dalam solat. Hadis ke-154 an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab rawahu jamaah. Hadis ke-154 Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat bagi mereka yang tiada membaca Al-Fatihatul Kitab, surah Fatihah dalamnya. Hadis jamaah Al-Muntaqa 1 muka 303. Hadis ke-105 an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tujza salatul liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab rawahu Daraqutni. Hadis ke-155 Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab di dalamnya. La tujza salatul liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Ad-Daraqutni boleh rujuk Al-Muntaqa di 1/303. Hadis ke-156 an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ke-156 Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan satu salat padahal dia tiada membaca di dalamnya ummul Quran, Fatihah, maka salatnya khidaj, kurang tiada sempurna. Seperti anak binatang yang lahir sebelum sempurna rangka tubuhnya. Lahir awal, cacat jadinya. Tak sempurna lagi. Hadis Ahmad dan Ibn Majah, rujuk Al-Muntaqa di 1/303. Hadis ke-157 an Abi Utsman radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Aba Hurairah an yakhruja fayunadi la salata illa bi qira'ati Fatihatil Kitab fama zada. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-157 Abu Utsman radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah menyerukan perkataan tak ada solat kecuali dengan membaca Al-Fatihah dan sedikit lebih dari itu, baca lebih sikit daripada Fatihah lah macam surah lain. Hadis Ahmad dan Abu Daud Al-Muntaqa di 1/303. Hadis ke-158 an Abdurrahman qala inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Qultu wa in kuntu khalfal imam qala fa akhadha bi yadayya fa qala iqra' fi nafsika. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ke-158 Abdurrahman menerangkan bahasanya Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi sah salat yang tidak dibaca dalamnya Fatihatul Kitab. Jikalau aku Abdurrahman bertanya bagaimana jika aku salat di belakang imam, maka Abu Hurairah memegang tanganku dan berkata iqra' fi nafsika, bacalah dengan hatimu. Hadis Ibnu Khuzaimah Al-Muntaqa 1/303. Fi nafsika tu ada kata maksudnya baca dalam perlahan, ada kata baca dengan hati tu kan. Okey, perbahasan pertama. Hadis ke-154 menyatakan bahawasanya bacaan yang dibaca dalam berdiri waktu solat ialah Al-Fatihah. Tak sah membaca yang selainnya walaupun dari ayat Quran juga.
B. Hadis 665 menurut Al-Darqutni sanadnya sahih. Menyatakan bahawa solat di dalamnya tiada dibaca Al-Fatihah tiada sah. Hadis ke-666 pula dalam sanadnya ada seorang perawi yang diragukan, iaitu Muhammad Ibn Ishaq. Ibn Ishaq lah terkenal sejarah. Akan tetapi dikuatkan sahihnya oleh hadis yang pertama. Itulah ada sokongnya. Dia tak boleh berdiri sendiri ya. Menyatakan bahawa solat tidak dibaca Fatihah itu dalamnya Quran tidak dianggap sah. Kata Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, dimaksud dengan khidash oleh hadis ini ialah tiada sah. Kata Al-Bukhari dalam kitab Juz'ul Qira'ah, yang dimaksudkan adalah keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati, tak bernyawa lagi, keguguran lah, mati awal dah. Jadi cacat mati. F. Hadis ke-27 menurut pengaran Aunul Ma'bud dhaif kerana diriwayatkan dari jalan Ja'far bin Maimun, seorang yang tiada kepercayaan, tak siqah lah, sebagai telah ditegaskan oleh An-Nasa'i. An-Nasa'i kata tak siqah. Ja'far bin Maimun ni. Akan tetapi hadis ini dikuatkan kebenarannya oleh riwayat Muslim, Ibn Hibban dan Abu Daud dari hadis yang terima dari Ubadah bin Samit dengan lafaz tak ada salat bagi orang tiada membaca Fatihah dan sedikit lebih daripadanya. Hadis ni kuat, sokong hadis tu. Makna yang sama. Dan dikuatkan pula kebenarannya oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abu Sa'id yang lafaznya, kami diperintah membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah bagi kami. Kata Ibn Sayyidin Nas, sanad hadis ini sahih kerana semua perawinya kepercayaan siqah lakonah. Menyatakan, hadis ini menyatakan bahawa di samping wajib membaca Fatihah dalam berdiri, wajib juga membaca barang sedikit dari ayat Quran yang lain sedikit. Seterusnya, hadis ke-258 diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dari Syu'bah Ibn Alah, Ibn Abdul Rahman dari Abdul Rahman yang menerimanya dari Abu Hurairah. Hadis ini menyatakan bahawa Al-Fatihah wajib dibaca walaupun ketika solat di belakang imam. Dia baca kuat dah. Hanya saja kalau kita solat di belakang imam secara berjemaah, hendaklah Al-Fatihah dibaca dalam hati saja dah. Kalau ada ni fi nafsikati, terjemah dalam hati. Majoriti gitu lah. Aman. Yang kedua kata, jumhur ulama berpendapat bahawa membaca Fatihah dalam solat suatu fardu dari fardu-fardu solat, yang ini suatu rukun solat. Malik, Syafi'i, Ahmad dan lainnya menetapkan demikian. Rukun solat lah. Kata Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah, membaca Fatihah dalam solat adalah wajib. Tetapi bukan syarat bagi sah solat. Hal ini mengingatkan bahawa tuntutan membaca Fatihah didapatkan dari sunnah Nabi, hadis bukan dari Al-Quran. Aku tak sebut kata wajib baca Fatihah lah. Jadi pada fardu menurut ulama Hanafiyah adalah yang didapatkan dalam Al-Quran. Yang difardukan hanyalah membaca mana yang mudah dari Al-Quran, tidak ditentukan hanya Fatihah saja. Menentukan Al-Fatihah diperolehi dari hadis. Sesuatu yang diperolehi dari hadis dipandang wajib, berdosa orang meninggalkannya sementara solatnya masih tetap dipandang sah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani menerangkan bahawa yang dimaksud dengan bacalah apa yang mudah kamu bacakan adalah sebagai mana di bawah ini. Diberitakan oleh Abu Daud dari hadis Ibn Nafi' bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila kamu berdiri untuk solat, maka menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Sudah itu bacalah Ummul Quran, Fatihah lah. Dan apa yang Allah kehendaki engkau membacanya, apa yang engkau hafal dari Quran, yang pendek-pendek ikutlah. Dan apabila engkau rokok, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu. Dalam sebahagian riwayat terdapat perkataan, kemudian sudah membaca Fatihah, bacalah apa yang ada beserta engkau dari Al-Quran, jika engkau ada menghafalnya sebarang sedikit. Jika tidak ada yang engkau hafal, pujilah Allah, bertakbir dan bertahlillah engkau. Apabila lafaz hadis ini dikumpulkan semuanya, menyatalah bahawa yang difardukan untuk dibaca hanyalah Fatihah sahaja bagi mereka yang ada menghafalnya dan sebahagian Al-Quran. Jika mereka belum dapat pelajari Al-Fatihah, hendaklah dibaca ayat-ayat yang lain dari Al-Quran yang dihafalnya. Jika tidak ada satu ayat pun yang dibacanya, hendaklah yang membaca zikir, tahmid, takbir dan tahlil. Dan dapat pula dikehendaki dari perkataan, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, ialah membacanya sudah Al-Fatihah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani sudah menerangkan makna yang terkuat dari dua pendapat yang tersebut, berkata pula, Ibn Hajar pula kata dah, para fuqaha bersisihan faham tentang apakah wajib kita membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat kerana masing-masing rakaat dipandang solat, ataukah cukup kita membaca sekali sahaja dalam seluruh solat. Lantaran mengingatkan bahawa dihukum solat ialah sudah tercakup segala rakaatnya lah, semua sekali ni rakaat. Nabi bersabda tidak ada solat yang tiada dibaca dalamnya Al-Fatihah. Kata solat ini mencakupi seluruh rakaatnya. Jumhur ulama memfardukan kita membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Menurut penerangan Ibn Muzir, bahawasanya Al-Hasan Basri menganggap cukup kita membacanya sekali saja. Daud dan Ishaq Ibn Rahawih menyetujui pendapat Al-Hasan.
Nah, dah. Kalau ke seluruh jumhur ulama kata tiap-tiap rakaat. Ibn Zuzimi Hasan Basri kata baca sekali saja. Surah rakaat pertama dah. Dawud Ishaq Ibn Ruwayah menyetujui pendapat Hasan Basri dalam masalah ini. Dalam jumhur dalam masalah ini ia sabda Nabi kepada musii'us solah. Yang ini kemudian buatlah demikian dalam solat seluruhnya. Jadi seluruhnya kena baca Fatihah lah. Nabi menjadikan ini sudah beliau menyuruh musii'us solah, orang yang salah solatnya itu membaca Fatihah. Dan jika ditinjau lebih saksama, riwayat ini menerangkan bahawa Nabi bersabda, kemudian berbuatlah demikian pada tiap-tiap rakaat. Nah, sama termasuklah baca Fatihah. Jadi bukan Fatihah ni baca sekali, baca semua rakaat. An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata, jumhur ulama menetapkan bahawasanya Al-Fatihah difardukan pada tiap-tiap rakaat. Itu menceriti ulama. Ibnu Sayyidin Nas dalam Syarah Sunan Tirmizi berkata, di antara para sahabat yang memfardukan demikian ialah Ali dan Jabir. Demikianlah pendapat Ibn Aun, Al-Auza'i dan Abu Thawr. Ahmad pun menetapkan demikian. Malik berpendapat bahawa difardukan membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat atas orang yang teringat membacanya. Bagi orang yang lupa, dimaafkan. Tinggal baca Fatihah pun dimaafkan. Zaid bin Ali dan An-Nasir berkata yang wajib hanyalah membaca Fatihah pada 2 rakaat pertama saja. Tak dah. Ini Zaid bin Ali dan An-Nasir. Hukum jika lupa membaca Fatihah pada suatu rakaat. Macam mana? Lupa dah. Para ulama yang memfardukan kita membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat bersesihan faham dalam masalah ini. Ulama-ulama Syafi'iyah dan Ahmad tidak mensahkan salat. Tak baca Fatihah, tak sah salat. Ulama jika kita lupa membaca Fatihah dalam satu rakaat pun tidak sah salat, tertinggal dah. Menurut riwayat Al-Qasim dari Malik, bahawa Malik berpendapat orang yang solat 2 rakaat, maka jika dia lupa membaca Fatihah dalam salah satu rakaatnya, tidaklah sah solatnya. Orang yang solat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka jika lupa membaca dalam satu rakaat, hendaklah diulang rakaat itu, lalu bersujud sahwi sudah bersalam. Sujud sahwi lepas salam. Daripada itu ada dari Malik bahawa orang yang demikian hanya disuruh bersujud sahwi saja. Itulah kita kena baca juga. Cuba tinggal tu macam mana. Dia kata tak ada, tak jadi rakaat. Kena tambah rakaat. Mazhab Malik kata pada dah sujud sahwi. Apakah wajib kita membaca barang seayat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah? Wajib ke sunat? Macam mana? Para ulama bersepakat menetapkan bahawa membaca suatu surah dari surah Al-Fatihah pada solat subuh, solat Jumaat dan pada rakaat pertama dan kedua dari tiap-tiap solat hukumnya sunat. Sepakatlah. An-Nawawi berkata demikian itu sunat hukumnya di sisi seluruh ulama. Tak wajib sunatnya lepas Fatihah dah. Dihikayatkan oleh Al-Qadiyat bahawa sebahagian ashab Malik, ulama-ulama yang bermazhab Malik ni mewajibkan kita membaca surah setelah Fatihah. Qadiyat katalah. Qadiyat pun mazhab Maliki. Tentang hal membaca surah di rakaat yang ketiga dan keempat maka dimakruhkan oleh Malik. Tetapi disunatkan oleh Syafi'i dalam mazhab jadidnya, tidak dalam mazhab qadimnya. Dengar ni. Mazhab Syafi'i sebenarnya mazhab jadidnya, mazhab baru di Mesir tu, yang dekat sebelum mati tu. Di Mesir dia kata sunat kita baca rakaat ketiga keempat pun sunat baca surah juga. Dah. Dia mazhab qadim ni. Kita pakai biasa ni hak kata tidak sunat rakaat ketiga keempat dah. Di antara para sahabat yang mewajibkan kita membaca surah setelah Al-Fatihah ialah Umar, Abdullah bin Umar dan Utsman bin Abdul As. Utsman bin Abdul As ni. Utsman bin Abdul As. Perbahasan ketiga, Abdurrahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi menetapkan bahawa yang difardukan kita membacanya waktu berdiri dalam solat hanyalah ayat-ayat Quran, tidak dimestikan Fatihah, asalkan ayat Quran. Mengingatkan firman Allah, faqra' ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dan bahawa yang dikehendaki dengan bacalah apa yang mudah, sebab solatlah di malam hari sekadar yang mudah kamu kerjakanlah. Tegasnya yang dimasukkan yang qiraah ialah majasnya ini solat. Maksudnya solat. Mudah yang kamu baca tu, mudah yang kamu semaya lah, dalam semaya kamu. Maka makna faqra'u ma tayassara, maka solatlah di malam hari seberapa yang kamu sanggup tu, dan apa yang menetapkan bahawa dikehendaki dengan bacalah ialah membaca Quran sendiri. Mengingatkan hal ini nyatalah bahawa kita tidak dapat berhujah untuk menetapkan bahawa difardukan hanya membaca ayat Quran saja. Sekiranya kita benarkan tafsir ulama Hanafiyah, tentulah kita harus meninggalkan hadis yang bersangkutan dengan masalah ini, yang berdarajat masyhur bahkan berdarajat mutawatir menurut sebahagian ulama. Macam mutawatir yang wajib baca Fatihah. Al-Bukhari berkata telah diperolehi khabar yang mutawatir dari Nabi SAW bahawa solat tidak sah dengan tidak membaca Fatihah. Mutawatir.
Tak baca Fatihah tidak sah tu. Dalil mutawatir. Ringkas membaca Fatihah dalam solat adalah satu rukun fardu dari rukun-rukun solat. Hadis yang sahih dan kuat tiada diperolehi untuk menguatkan mazhab Hanafi dalam masalah ini. Hak kata boleh baca surah lain ke ayat lain. Kumpulan hadis yang berkenaan dengan masalah ini menyatakan bahawa Al-Fatihah wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat, bukan rakaat pertama saja. Membaca surah Al-Fatihah sunat hukumnya mengingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dari Abu Hurairah. Ujarnya, jika engkau tiada menambah apa-apa lagi sejak Al-Fatihah cukuplah sudah. Dan jika engkau menambah barang sedikit maka hal itu sangat baiknya. Habis sunatlah tak wajib. Hadis ini dihukumnya marfu' sebagai yang sudah tegas oleh Hafiz, walaupun ia kata mauquf Abu Hurairah tapi hukum marfu'. Al-mauquf fi hukmi marfu'. Jadi hukumnya marfu'. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Abbas bahawa Nabi SAW solat 2 rakaat dan Nabi hanya membaca Fatihah saja. Nabi pernah baca Fatihah, tak baca surah lain. Rujuk Al-Muntaqa juz 1 muka 330, 363, Naul Atar juz 2 muka 209, 235, Fathul Bari juz 2 muka 60, Syarah Mujalla juz 3 muka 290 hingga 203. Ini panjang juga. Tidak sekat tu dah rasa panjang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bika, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi